Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa rahmanir rahim hayyul qayyum alladzi la yamutu wa natubu ilaihi. Allahumma qillah. Syukur kita kepada Allah SWT kerana limpah kurnia dan keizinan Allah kita dapat bertemu lagi, berhimpun dan dapat sama-sama berzikir dengan niat Allah mengampunkan dosa-dosa kita, membersihkan hati kita, menunjukkan kita jalan yang lurus dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah seterusnya kita akan menyambung bacaan kitab Sayrus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani radhiyallahu taala anhu. Nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain, ja'alana minal mukhlishina bi qiraatihi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Muka surat jilid 1, muka surat 77. Risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkata pengarang radhiyallahu anhu, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu ta'ala ba'atha an-nabiy al-ummiy al-qurashiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi risalatihi ila kafatil arabi wal ajam wal jinni wal ins. Artinya dah wajib kita iktikadkan dan kita percayakan bahawasanya Allah SWT itu membangkitkan, mengutuskan yakni akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ummi. Ummi maksudnya tidak membaca dan tidak menulis. Al-Qurashi, iaitu bangsa Quraisy. Iaitulah Nabi Muhammad SAW yang dengan menyuruh Allah Ta'ala akan dia kepada. Maksudnya Allah menghantarkan Nabi itu dengan suruhan-suruhan, risalah kepada segala makhluk, baik daripada Arab ataupun Ajam. Ajam maksudnya bukan Arab. Macam kita lah, orang Melayu. Dia panggil Ajam. Dan juga kepada segenap jin dan manusia. Maksudnya segenap yang mempunyai akal dan nafsu. Iaitulah dua ciptaan ni lah, jin dan manusia. Disebut sebagai Saqalaini. Saqal maksudnya berat. Saqalaini maksudnya dua kaum yang berat. Maksudnya dia ada akal dan nafsu. Kalau macam malaikat dia ada akal saja. Nafsu tak ada. Tak beratlah dia. Tak dipanggil mukallaf. Yang mukallaf ni manusia dengan jin. Jadi maknanya kita dalam perbahasan akidah. Sebagaimana kita maklum, akidah merupakan salah satu daripada fardu ain. Sekadarnya lah. Maknanya mengikut kadarnya. Lebih daripada itu fardu kifayah. Dan kadar fardu ain tadi amat penting untuk orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang telah diterangkan. Maknanya kalau orang tu akidahnya tak betul, tak boleh dia berjalan kepada Allah, melainkan dia tak akan sampai atau tak akan berhasil dengan hasil yang sepatutnya. Jadi dalam mencakap akidah, kita ada ketuhanan, kenabian, itu paling ringkas lah. Kalau ditambah lagi perkara-perkara sam'iyat dipanggil. Sam'iyat maksudnya perkara-perkara yang hanya dikhabarkan oleh Nabi SAW, tidak dapat kita lihat. Seperti di alam barzakh, seperti di hari kiamat, seperti di hari akhirat, syurga, neraka dan seumpama. Jadi itu maknanya itu benda-benda yang terkandung di dalam i'tiqad yang paling-paling tidak bagi orang beriman. Jadi dalam kenabian, setelah kita bincangkan sifat-sifat, maka antara yang perlu kita i'tiqadkan ialah risalah maksudnya. Kebangkitan Nabi tu. Kita kena yakin bahawa Nabi dibangkitkan untuk seluruh Arab dan Ajam. Ini berbeza dengan Nabi-Nabi sebelum, kerana Nabi-Nabi sebelum hanya dibangkitkan kepada kaumnya sahaja. Setengah ulama kata Nabi Nuh pun untuk seluruh umat. Tapi masa tu umat ni sikit lah. Sebab Nabi Nuh kan, Adam, Idris, Nuh. Manusia tu masih sikit lah. Kira masih macam apa, satu kaum je. Tapi lepas tu kan berlaku banjir besar, maka manusia tadi kembali sedikit dan
mula bercambah lah sehingga pada zaman akhir zaman ini, zaman Nabi SAW, ada yang ada maknanya bangsa-bangsa yang banyak. Bangsa Arab, bangsa Turki, bangsa apa lagi? Bangsa orang putih, bangsa orang kulit hitam, macam-macam. Termasuklah bangsa Melayu. Tapi dia dalam meringkaskan, disebabkan Nabi tadi daripada Arab, lalu menyebabkan kaum Arab tadi mendapat kemuliaan, maka kita sebut sebagai Arab wal Ajam. Arab tu maksudnya orang Arab, Ajam tu selain daripada Arab. Selain daripada Arab, semua kita panggil Ajam. Bangsa Turki ke bangsa Pakistan ke apa semua tadi, semua dipanggil sebagai Ajam. Okay. Jadi kita kena etikot lah, Nabi tadi diutus kepada semua tadi. Dan berterusan pengutusan Nabi tadi sampai hari kiamat. Sampai kepada orang terakhir yang lahir sebelum hari kiamat berlaku. Dia pun termasuk di dalam umat Nabi dari sudut dakwah. Maksudnya dia tertakluk di bawah dakwah Nabi SAW. Juga Nabi tadi diutuskan kepada jin dan manusia. Jadi dalam kitab ulama bincangkan, ada tak Nabi lain sebelum ni yang diutus kepada jin juga? Jawapannya, pendapat yang muktamad kata tak ada. Nabi Muhammad saja yang diutuskan kepada jin. Maksudnya jin dia ada dia punya utusan lah. Jin dia punya cara untuk dapat ilmu untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya jin dia macam kita juga. Macam kita tu, maksud saya, dari sudut dia dituntut, dia pun kena semayang, kena puasa, zakat, haji ni. Kena beradab mulia, kena berzikir, mengingati Allah, mendekatkan kepada Allah, semua sama. Cuma nabi-nabi yang sebelum ni tidak menjangkau dakwah tadi kepada jin. Ini untuk kaum dia lah, Nabi Musa, kaum Nabi Musa, Nabi Ibrahim, itu. Ada pun Nabi Muhammad, dia menjangkau kepada jin-jin sekali. Maksudnya sekarang ni di alam jin, dia punya tok guru dia semuanya ambil ilmu daripada Nabi Muhammad SAW, menggunakan syariat Nabi SAW. Kita tak kenal lah tok guru dia. Dan banyak dalam kisah-kisah wali tadi juga berdakwah kerana karamah yang diberikan kepada wali disebabkan umat Nabi, maka mereka dapat berdakwah kepada jin. Antaranya Imam Abdul Wahab Sya'rani. Imam Abdul Wahab Sya'rani dia tulis satu kitab, apa nama tajuk dia, tapi tentang An-Su'alil Jin, soal jawab jin. Jin tanya dia jawab. Maksudnya jin tu tanya sebagai murid lah, tanya yang ni hukum dia apa, yang ni nak buat macam mana, apa pandangan sebagainya. Itu karamah wali-wali Allah lah. Okay. Tapi mana kalau kita kata kenapa jadi macam tu? Kerana dia umat Nabi. Kerana dalam kitab disebutkan prinsip, apa yang disebabkan Nabi mencapai sesuatu itu, maka umatnya boleh mencapai perkara tersebut takriman lin Nabi. Maknanya umat tu boleh buat macam Nabi buat, bukan sebab umat tu power, tapi sebab keagungan Nabi. Maknanya Allah bagi juga dia orang buat sebab Allah nak agungkan Nabi tadi. Jadi daripada kaedah tadi, maka semua ulama bersepakat bahawa karamah wali boleh maknanya semua macam ni. Ada kaedah yang lain kata, apa yang boleh jadi sebagai mukjizat boleh jadi juga sebagai karamah. Cuma itu karamah itu satu kemuliaan Allah bagi pada wali. Dia bukanlah benda yang perlu dipaksa untuk percaya. Tak percaya sudahlah. Cuma kita kena yakin benda tu wujud. Itu i'tiqad ahli sunnah. Cuma kita menisbahkan ni karamah ni dia ni punya, atau berlaku kat dia, itu tak ada paksaan untuk percaya kerana tak ada khabar yang mutawatir. Tapi secara umumnya karamat tu ahli sunnah kata ada berlaku. Jadi bila kita kata Nabi naik ke langit sebagai mukjizat, Isra Mi'raj kan. Jadi wali-wali boleh tak naik ke langit? Jawapannya boleh. Boleh kerana karamah. Itu prinsip. Siapa yang naik ke langit tu buktikan itu bukan kerja kita lah. Kita punya akidah macam tu. Nabi SAW boleh membelah bulan, maka karamah boleh. Cuma sebatas boleh lah. Siapakah yang pernah buat macam tu, mana kita tahu, kita kena kaji lah. Itu dia panggil akidah. Jadi dengan akidah tadi, maka kita takkan cepat menolak kisah-kisah wali lah. Ketika dibaca kepada kita taslim, kita dengar. Melainkan orang yang tak ada akidah tadi. Pada dia Nabi je power, yang lain semua tak boleh, yang semua kena jadi biasa. Maka itu masalah dia.
Jadi nak beritunya kita kena i'tikad Nabi tadi diutuskan kepada jin dan juga manusia seluruhnya. Lagi kemudian kata pengarang lagi fanasakha bi syara'ihi jami'asy syara'i illa ma qarrarahu minha. Artinya maka lepas Allah dah utuskan kepada seluruh tadi segenap tadi, maka membinasakan oleh Allah Taala akan syariat Nabi. Binasa tu maknanya membatalkan. Allah membatalkan dengan syariat Nabi tu SAW akan segala syariat anbiya yang dahulu-dahulu, melainkan barang yang menetapkan ia akan dia daripadanya. Maksudnya syariat-syariat sebelum ni semuanya terbatal. Maksud terbatal apa? Kalau kita amal pun tak dapat pahala. Contoh kita ada baca dalam kitab-kitab Bible ke apa ke. Kita dapat tahu, ulama dulu, Nabi dulu amalan dia macam ni. Kita pun buat, tak dapat pahala. Sebab dia bukan syariat Nabi. Kecuali, dia kata, illa ma qarrarahu minha. Kecuali ibadat-ibadat yang masih dikekalkan. Ibadat-ibadat yang masih dikekalkan daripada dulu. Boleh? Kalau yang daripada dulu masih dikekalkan dalam Islam, itu dapat pahala lah. Kerana itu tergolong dalam syariat Nabi. Jadi apa yang dikekalkan daripada dulu sampai sekarang? Jawapannya akidah. Akidah daripada dulu Allah Esa, Allah Qadim, Allah Baqa. Dan juga tasawuf. Daripada dulu lagi kena berakhlak mulia, bersihkan hati, dekatkan diri kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam surah Al-A'la tu Allah Taala berfirman, qad aflaha man tazakka. Telah berjayalah orang yang membersihkan hati. Membersihkan hati itu ulama tafsir ialah dengan banyak sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha banyak. Dalam hadis kata 70,000 akan bebas daripada siksa neraka. Kita kena buat lah. Tapi yang sebaiknya buat dengan guru, bimbingan guru. Boleh je nak buat seorang. Tapi takut dia ganggu jin tadi, macam kita sebut tadi. Jin memang dia tengok kita zikir banyak sikit je, dia kacau. Kalau tak ada guru, sekejap je kita jadi tak betul. Itu yang takut. Tak betul tadi bukan semata-mata gila, dia jadi tak betul. Jadi mungkin marahnya makin teruk, atau gila dunia makin teruk, mendakwa diri hebat dan sebagainya. Itu baik. Jadi apa tadi? Kemudian dalam surah tadi dia kata qad aflaha man tazakka, tu maknanya zikir. Wa zakara isma rabbih. Wa zakara, dan dia mengingati isma rabbih, nama Tuhan dia. Siapa nama Tuhan kita? Banyaklah nama, 99 nama kan, antaranya Allah. Jadi dia menyebut Allah, Allah, Allah. Itu antara zikir yang warid. Maksudnya warid tu maksudnya jadi sunnah para ulama. Maksudnya dalam membimbing manusia dijazahkan zikir Allah, Allah dipanggil isim mufrad. Tapi orang hari ini kerana kejahilan yang amat nyata, mereka kata zikir Allah tadi tak betul. Itulah fitnah akhir zaman ni, tipu daya akhir zaman. Zikir Allah, Allah tak betul. Jadi isma rabbi wa zakara isma rabbih fa shalla. Fa kalau dalam bahasa Arab maksudnya lalu. Maksudnya dia ikut tertib. Kena buat tazakar dengan zakara isma rabbih dulu baru boleh solat. Maksudnya baru boleh solat yang sempurna. Kalau tak, solat tadi ada kekurangan lah, kecacatan. Jadi kena bersihkan hati tadi, zikir, tahlil. Setengah kata tazakar tadi dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian sebut Allah, Allah. Okey. Kalau dalam manhaj ataupun dalam metodologi yang Imam Ghazali soreh dalam kitab Minhaj, dalam kitab Ihya kot, tazakar tu merujuk kepada takhalli, membersihkan hati. Hati tu seperti bekas, kita nak bersihkan dia. Apa yang ada kat dia, dalam tu kita nak buang. Jadi dia panggil tazakar, bersihkan. Dia dengan la ilaha illallah ataupun dengan istighfar banyak-banyak. Kemudian daripada bersih tu nak buat apa? Nak letak benda-benda yang mulia lah, iaitu keimanan, ketakwaan, keyakinan, sifat-sifat mahmudah tu dia panggil sebagai tahalli, menghiasi. Daripada bersih kan baru boleh hias. Jadi hias tu dengan apa dia tadi? Zakarasma rabbih, sebutlah nama Allah banyak-banyak. Allah, 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 Allah. Sehinggalah dia membuahkan hasil. Jadi hasil itulah dia panggil sebagai tajalli. Tajalli maksudnya kita menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam solat tadi ya. Zakaras tazakka, zakaras marabi fa shalla, baru solat kita baru betul.
solat tadi seperti menyaksikan Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadat, antara ibadat solat lah. Bukan solat je semua. Kamu berhaji, kamu berumrah, pergi umrah tiap-tiap bulan tu kan. Yang sempurnanya ialah berumrah dan keadaan menyaksikan Allah. Macam mana nak menyaksikan Allah ni? Tajalli ni, kena proses dia, kena bersihkan hati, kemudian kena isi dengan sifat-sifat mahmudah yang caranya ialah dengan banyak berzikir di bawah bimbingan guru tadi. Maka jangan katanya bila habis itu, maka apa kata dalam surah tu, inna haza fasalla bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Kesan daripada tu, dia buat penyucian, kemudian dia beribadat dengan ibadat yang sempurna tadi, bal tu'siruna al-hayatad dunya. Maka dia akan memilih wal akhiratu khairum wa abqa. Dia akan meninggalkan dunia. Macam kita pernah bincang sebelum ni, maknanya kecintaan dunia tak ada dalam hati dia dah. Hanya cenderung kepada akhirat, kerana dia menyadari akhirat itulah khairun wa abqa. Akhirat itulah sebenarnya yang betul, yang bagus, yang nak kita habiskan umur kepadanya, dan dialah yang akan kekal ke akhirat nanti. Kemudian ketahuilah benda yang diajar ni tadi, daripada tazakka, zakar asma rabbi fasalla, dan pilihlah akhirat, buang dunia ni. Kata dalam Quran tu, Allah kata inna haza, sesungguhnya ini ajaran ni, lafis suhufil ula, terdapat pada kitab-kitab terdahulu. Maksudnya antara ajaran yang kekal daripada dulu sampai sekarang, tasawuf, di samping akidah tadi. Kerana sememangnya tasawuf dibina di atas akidah. Cuma fiqh tu yang berubah. Zaman dulu tak ada solat 5 waktu, sekarang ada. Dulu tak ada, contohnya kahwin ramai, sekarang ada kahwin ramai. Macam-macam lah, ada banyak syariat-syariat yang baru, yang lebih ringan. Itulah rahmat Nabi SAW. Jadi itu maksud nak katanya, benda yang ditetapkan tu lebih penting. Itu semestinya lah. Sebenarnya maknanya Allah ciptakan manusia, daripada awal tu Allah utuskan Nabi Adam tu, memang kalau benda tu diutus daripada dulu sampai sekarang, maknanya itulah paling penting. Itulah yang paling penting. Adapun syariat bukan maksud tak penting. Syariat tu ialah penzahiran akidah dan tasawuf tu. Maksudnya kalau kita betul-betul berakidah dan dihidupkan dengan tasawuf, maka solat kita tu solat yang Allah suka. Kita punya puasa tu puasa yang Allah suka. Tapi kalau kita hanya puasa je, sebab ialah manusia kan, dia hanya di peringkat awal dia akan tertarik pada zahir je. Dia tengok, baguslah sembahyang ni. Contohlah dia pandang dia sudut sains, baguslah sembahyang ni, menyihatkan badan, dia pun sembahyang. Tapi jadi ketahuilah, waktu dia mula-mula sembahyang tu, sembahyang dia tak sempurna pun. Banyak kelalaian, niat pun salah kan untuk sihatkan badan. Jadi kena disempurnakan lah. Dan ketahuilah yang menyempurnakannya adalah benda yang sememangnya diperintahkan Allah sejak dahulu sampai kepada hari ini. Baik. Tapi yang matan ni nak bagi tahu, hendaklah kita i'tiqadkan syariat yang lain telah pun terbatal. Jadi tak ada alasan kita kata saya ikut Nabi Isa. Tak boleh. Baik. Kemudian kata pengarang, wa faddalahu ala sairil anbiya wa ja'alahu sayyidal bashari. Dan Allah Ta'ala melebihkan Nabi Muhammad SAW di atas nabi-nabi yang lain dan menjadikan ia penghulu ke segala manusia. Penutup Nabi dan penghulu Nabi dan penghulu segala manusia. Maksudnya dari sudut risalah Nabi tadi, antara yang perlu kita tahu dan i'tiqadkan ialah Nabi tadi lebih daripada Nabi-Nabi yang lain. Nabi Muhammad SAW tu lebih daripada Nabi-Nabi yang lain, bahkan tak ada yang menandinginya. Kalau dalam kasidah puji-puji Nabi tu dia kata, Nabi-Nabi ni, Nabi-Nabi yang lain ni diutus tadi untuk persediaan kepada Nabi Muhammad. Maksudnya dalam risalah dia orang semua ni ada cerita pasal Nabi Muhammad. Kan dalam surah As-Saff tu, Nabi Isa kata, wahai Bani Israel, aku ni diutuskan untuk membenarkan ajaran sebelum ni. Maksudnya ajaran sebelum Nabi Isa, iaitu kitab Taurat. Kemudian Nabi Isa kata, aku juga diutuskan untuk bagi tahu berita gembira akan datangnya Nabi selepasku namanya Ahmad. Itulah Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam nas Quran tu Nabi Isa aja yang cakap macam tu. Tapi sebenarnya daripada Nabi Adam lagi.
manusia ni tadi diceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kekasih Nabi, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kena i'tiqad lah benda tu, antara i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kata pengarang lagi, wa muni'a kamalul imani bi syahadati tauhid wa huwa qaulu la ilaha illallah ma lam taqtarin biha syahadatur rasuli wa huwa qaulu Muhammadun Rasulullah. Dan ditegah akan kesempurnaan, maksudnya tak sempurna, takkan sempurna iman dengan syahadat tauhid, iaitu mengucapkan la ilaha illallah saja, apabila tiada diserta dengan dia syahadat rasul, iaitu dengan mengucap Muhammadur Rasulullah SAW, yakni tiada diterima akan iman seseorang yang hendak masuk dengan dalam agama Islam melainkan yang mengucap penuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya kita dapat lihat lagi betapa agungnya pengutusan Nabi Muhammad itu, sehingga kan pengutusan yang menyeluruh kepada umat manusia dan jin dan seluruh bangsa tadi takkan diterima Allah melainkan digandingkan, disertakan sekali dengan syahadat bahawa Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah. Jadi maksudnya kalau orang ni dia ikut syariat yang sebelum ni, jadi dia tak lafazkanlah anna Muhammad Rasulullah tu. Maksudnya la ilaha illallah tu ada, maksudnya Allah Esa, pengajaran Allah Esa, pembelajaran Allah itu maha kuasa ada dalam agama lain mungkin. Tapi pengajaran Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah untuk umat ini tak ada. Jadi sebab tu Allah tak terima amalan mereka. Walaupun mereka katalah mereka ikut Nabi Musa ke Ibrahim ke, semua tu tak jadi. Sebab bila datang Nabi Muhammad, maka terbatas semua syariat yang lain. Dan yang terakhir tentang risalah ni kata wa alzamal khalqa tasdiqahu fi jami'i ma akhbara anhu min umuri dunya wal akhirah. Artinya dan melazimkan Allah Taala, maksudnya Allah mewajibkan akan segala makhluk akan membenarkan dia. Maksudnya Allah mewajibkan untuk makhluk-makhluk membenarkan Nabi Muhammad. Yakni membenarkan akan Nabi Muhammad SAW pada segala barang perkara yang mengkhabarkan ia akan dia. Maksudnya yang Nabi sampaikan, bahawa sekaliannya itu daripada Allah Ta'ala, sama ada ia perkara dunia ataupun akhirat. Maksudnya antara i'tiqad berkenaan dengan risalah Nabi ialah kita kena benarkanlah seluruh yang Nabi sampaikan, baik perkara tadi telah berlaku ataupun sedang berlaku ataupun akan berlaku ataupun di akhirat nanti. Jadi itu sebenarnya dah termasuk pada sifat sidik. Cuma dalam tajuk ini dia nak memfokuskan lagi lah kepada risalah tu. Bahawa risalah tadi meratai kepada seluruh makhluk yang mukallaf, termasuk pada semua bangsa dan jin manusia, dan syariat lain tak terpakai kecuali yang masih dikekalkan sehingga hari ini. Dan sekiranya tidak, maka tidak diterima oleh Allah, kerana sebagaimana disebutkan oleh ulama, syahadat satu pihak saja, asyhadu an la ilaha illallah saja belum masuk Islam lagi. Maksudnya kalau orang kafir masuk Islam, dia sebut asyhadu an la ilaha illallah, betul dia berhenti, maka Islam dia tak jadi lagi. Bahkan kalau dia berhenti lama sangat, putus mualat, dia sambung asyhadu anna Rasulullah pun tak jadi. Kena ulang balik berawal. Itu juga orang yang murtad. Orang yang murtad, bila pihak berkuasa tangkap dia, prosedur dia ialah dia diminta bertaubat. Tanya dia, nak bertaubat tak? Kalau tak, kamu kena bunuh. Minta ada 3 kali can untuk dia bertaubat. Jadi kalau dia kata nak bertaubat, macam mana cara nak bertaubat? Ialah dia bersyahadat dengan syahadat yang sah, iaitu 2 bahagian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Maknanya kalau dia syahadat sebelah aja, lepas tu dia diam, taubat dia tak jadi lagi. Jadi peluang satu dah hilang. Macam dia tanya dia nak bertaubat ke tak nak ni, jangan main-main. Cukup je habis 3 kali peluang, dia kena hukum bunuh. Hukum bunuh kerana murtad. Jadi dia mati dalam kekafiran. Dan mayat dia tadi tidak wajib diuruskan dengan pengurusan jenazah Islam. Menunjukkan kepada bersyahadat
mengakui pengutusan Rasulullah SAW itu adalah mesti untuk menyelamatkan kita di dunia, itu daripada undang-undang dunia, undang-undang syar'i dunia dan undang-undang ataupun hukum akam di akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ni yang risalah tu dah habis lah. Akan disambung pada tajuk as-sam'iyat. Macam saya katakan tadi. Sam'iyat maksudnya perkara-perkara yang didengar. Daripada perkataan sama'. Sam'iyat adalah benda perkara yang didengar melalui wahyu. Iaitulah perkara ketiga lah, komponen ketiga dalam akidah. Tadi pertama ketuhanan, kedua kenabian, kemudian ada yang namanya sam'iyat. Ahli sunnah menetapkan macam tu. Dan kalau lebih terperinci lagi ada komponen keempat namanya mulhaqun bil mu'taqadat. Benda-benda yang dimasukkan dalam i'tiqad. Dia bukan i'tiqad tapi dimasukkan dalam i'tiqad. Contohnya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tu benda yang ahli sunnah kata mulhaqun bil mu'taqadat. Maksudnya dia kena dipercayai. Kalau orang tu tak percaya, dia something wrong lah. Kerana dia akan membatalkan satu ayat Quran, iaitu ayat surah Isra ayat pertama. Kalau dia kata Isra Mi'raj ni tak berlaku lah, tipu je. Jadi boleh jadi kafir. Kalau dia kata Isra berlaku, Mi'raj je tak berlaku, itu boleh jadi fasikun mubtadi'un. Berdosa besar, melakukan bid'ah. Maksudnya mencipta kepahaman yang tak wujud di zaman Nabi. Ini kerana apa dia? Kerana Mi'raj tidak disebut dalam Quran. Jadi kalau dia tak percaya Mi'raj, dia tak usik Quran tu. Mi'raj hanya diceritakan dalam hadis. Jadi dia seolah-olah menolak hadis. Jadi menolak hadis, ulama kata belum sampai kafir lagi lah. Kecuali hadis yang mutawatir. Macam Isra je ada, Mi'raj tak ada. Dan ayat pertama tu Isra je. Subhanallazi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Isra tu perjalanan mendatar lah, daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj tu yang ke atas. Tadi kita baca sikit lah sampai ni. Ada lagi 10 minit. Ke dah habis? 5 minit lagi lah. Tadi kita start 9.30 kan. Untuk akan datang sementara isyak awal ni boleh lah. Pukul 9. Tapi tak ada masalah pun. Sebab mula tu kita zikir. Walaupun zikir tu penting lah kalau untuk kita hadir. Cuma kalau kita tak dan, kita datang je. Sebab awal sangat isyak tu. Pukul 8.12, 8.13. Semayang apa semua, baca al-Mulk semua 8.45. Kita tengok sikit as-sam'iyat ni. Jadi berkata pengarang, tajuk sam'iyat, iaitu apa dia? Komponen ketiga lah dalam perkara-perkara akidah. Jadi kata pengarang, as-sam'iyat artinya perkara-perkara yang datang melalui wahyu. Maksudnya dikhabarkan melalui wahyu lah. Melalui lidah Nabi SAW. Wa annahu la yaqbalu imana abdin. Baca terjemah lah. Sepanjang sangat tu. Dan bahawasanya tiada menerima Allah Ta'ala akan iman seseorang hamba itu hingga percaya ia dengan barang yang mengkhabarkan. Maksudnya perkara. Barang tu perkara. Yang mengkhabarkan oleh Nabi Muhammad SAW akan dia. Benda tu Nabi bagi tahu daripada Allah Ta'ala. Iaitu segala khabar yang kemudian daripada mati. Jadi sam'iyat ni khusus pada selepas matilah, daripada barzakh, di hari kiamat, akhirat sebagainya. Dan permulaan yang dikhabarkan oleh Nabi SAW kemudian daripada mati itu, iaitu pertanyaan munkar dan nakir. Iaitu dua orang malaikat yang sangat hebat keduanya itu lagi menakuti yang mendudukkan ia akan mayat yang di dalam kuburnya akan duduk yang betul. Maksudnya duduk, betul-betul duduk. Dalam keadaan mempunyai roh dan jasad, maka bertanya keduanya akan mayat itu atas keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan atas risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkata keduanya bagi mayat itu dengan katanya, man rabbuka,
siapakah Tuhan kamu, wa ma dinuka, dan apakah agama kamu, wa man nabiyuka, dan siapakah nabi kamu. Maka menjawab mayat yang dapat bahagia itu dengan katanya Allahu Rabbi, Allah lah Tuhanku, wal Islamu, dan dini, dan Islamlah agamaku, wa Muhammadun alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW lah nabiku. Maka malaikat munkar dan nakir dan soalan keduanya itu, iaitulah permulaan fitnah, yakni ujian. Fitnah maksudnya ujian di dalam kubur yang melintangi ia kemudian daripada mati. Maksudnya yang mendatangi lah. Mula lepas mati tu yang akan datang ialah munkar dengan nakir. Yang wajib kita iktikadkan akan benarnya itu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi perkara sami'an ialah perkara yang hanya dikhabarkan melalui wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dilihat oleh manusia lah. Nampak lah. Dan diterangkan oleh pengarang, benda yang dimaksudkan sami'at tadi ialah benda selepas mati. Kita tak mati lagi, macam mana kita nak tengok? Tapi disebabkan Nabi dah cakap, maka kita wajib percaya. Dan perkara tadi daripada hadis-hadis yang sahih lah, itu semestinya. Jadi perkara pertama yang disebutkan sebagai permulaan daripada samiat tu, iaitu yang mula-mula berlaku setelah mati, ialah datangnya munkar dan nakir untuk bertanya tentang beberapa soalan itulah. Man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka. Jadi kita kena percayalah benda tu berlaku, sebab Nabi dah cerita macam tu. Jadi kalau kita tak percaya, kita akan menyebabkan kita keluar daripada ahli sunnati wal jamaah. Cuma tujuan dia tu, perkhabaran tadi tu untuk kita bersedia lah, buat persediaan. Dan tak adalah persediaan yang lebih ampuh daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa tu jenama yang umum lah. Maksudnya termasuk bawah takwa tadi mengenal Allah, berzikir dan seumpama. Bukan kita hafal soalan nanti, hafal jawapan nanti kan boleh jawab, tak ada. Sebab yang jawab tu ialah amalan kita. Yang akan jawab dalam kubur tu bukan akal kita. Oh, saya tahu ni. Saya pernah dengar ni. Saya pernah dengar ni. Ingat lagi ni, Tuhan kita nama Allah ni, tak, dia amalan. Sebagaimana dalam hadis-hadis menyebutkan, amalan tadi akan datang kepada kita, dia berupa manusia. Kalau amalan tu bagus, jadi cantik lah. Baju bersih, muka pun handsome, rambut cantik. Dia akan, maksudnya amalan tadi, dia itulah fungsi dia dalam kubur ni. Dia meneman kita, dia tolong jawab. Jadi setelah kita beriktikad dan percaya, ialah hendaklah kita berbuat persiapan. Maknanya tanda kita betul-betul percaya tu, kita kena buat persiapan lah. Kalau kita percaya tapi tak persiapan, maknanya kurang kepercayaan, dia kata. Dipanggil sebagai kurang kepercayaan. Sebab tu kata setengah-setengah ulama', dia kata hairanlah apabila orang ni percaya ada soal kubur tapi dia masih lagi bergelak ketawa. Percaya soal kubur tapi masih lagi melengah-lengahkan masa. Sebab masa yang Allah berikan untuk dia digunakan untuk ibadat kan. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, manusia ni basically ialah rugi. Kalau hidup secara normal je rugilah. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kalau dia beriman betul-betul pada setiap masa tadi dan beramal soleh pada setiap masa, itu yang tak rugi. Tapi kalau dia sikit-sikit, maknanya dia kuranglah persediaan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Jadi selepas itu ada beberapa perkara samiat lagi lah, seperti seksa kubur, seperti apa lagi tadi, nikmat kubur pun dia juga satu perkara juga daripada samiat. Jadi segala yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang daripada diri saya sendiri,
Kita tangguhkan dulu majlis yang tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.